Semalam, Perdana Menteri Netanyahu mengadakan sidang media di mana beliau menggambarkan satu pencapaian bersejarah. Sekarang beliau berkata bahawa ini adalah satu rangka kerja persefahaman yang bertujuan untuk menamatkan konflik dan membuka jalan ke arah perjanjian damai dengan Lubnan. Anda tahu, idea tentang pencapaian bersejarah, itu ungkapan yang besar maknanya. Dan saya mahu mengambilnya secara serius, kerana saya rasa apa yang sedang berlaku sekarang layak mendapat lebih daripada sekadar tajuk utama. Jika kita menyelami konteksnya, kita akan melihat sesuatu yang sedang berlaku di sini, yang akan mengubah cara Israel beroperasi di rantau ini untuk tahun-tahun akan datang. Tetapi sebelum kita selami apa yang dikatakan oleh Netanyahu dan apa maksud sebenarnya, izinkan saya berkongsi satu image yang saya rasa merangkum segalanya. Bayangkan Anda sedang duduk di dalam pawagam menonton filem 3D, dua orang duduk bersebelahan. Seorang memakai cermin mata itu dan seorang lagi tidak. Skrinnya sama, gambarnya sama, tetapi pengalamannya sangat berbeza. Dan saya rasa itulah yang sedang berlaku apabila Barat hari ini melihat ke Timur Tengah dan kata utama yang digunakan dipanggil realisme. Saya ingin bercakap sekarang tentang Barat dan kemewahan kerana berada jauh. Anda tahu, ada sesuatu yang patut direnungkan. Barat tidak menghadapi konflik besar di tanahnya sendiri selama lebih 100 tahun. Sekarang fikirkan apa kesannya, perlahan-lahan selama beberapa generasi, terhadap cara sesebuah tamadun mula berfikir. Anda tahu, apabila musuh-musuh Anda berada jauh dan Anda tidak merasai kesannya secara langsung, Anda mempunyai sejenis kemewahan untuk melakukan kesilapan tanpa perlu membayarnya serta-merta. Jarak memberi Anda masa dan jarak membolehkan Anda menjalankan eksperimen. Dan saya rasa, saya benar-benar percaya bahawa sepanjang beberapa dekad yang lalu, malah sejak Perang Dunia Kedua, Barat telah menjalankan eksperimen-eksperimen tersebut. Contohnya, idea bahawa kejahatan boleh diperbaiki jika Anda memberikannya legitimasi atau sumber, kerana kita semua mahu hidup dengan lebih baik. Tetapi hakikatnya bagi orang yang benar-benar jahat, terutamanya apabila kejahatan itu didorong oleh agama, kehidupan yang lebih baik yang mereka cari bukanlah di dunia ini. Ia berada di akhirat. Dan satu-satunya cara mereka boleh mencapainya adalah dengan memusnahkan apa sahaja atau sesiapa sahaja di dunia ini yang berbeza pendapat dengan idea fanatik agama mereka. Sekarang, saya bukan mengatakan setiap pemimpin Barat percaya bahwa jika Anda mengalah kepada kejahatan dan cuba membaikinya, ia akan berubah. Tetapi sebagai naluri yang memandu, sebagai sudut pandang asas, ia telah membentuk begitu banyak keputusan. Anda tahu, ia patut diingat apa yang difahami oleh George Washington pada permulaan penubuhan Amerika. Beliau berkata, bersedia untuk perang adalah salah satu cara paling berkesan untuk mengekalkan keamanan. Sekarang, itu bukan satu kenyataan yang agresif. Itu dipanggil realisme. Sekarang, mari kita ubah pandangan kita dan lihat ke arah Timur Tengah. Mari kita bandingkan idea itu, di mana kuasa secara semula jadi adalah jahat dan kompromi menunjukkan kekuatan. Dalam realiti Israel, Mesir, Jordan, Syria, dan Lubnan, mereka bukan beribu-ribu batu jauhnya. Mereka hanya beberapa batu sahaja. Dan dalam persekitaran itu, kesilapan dalam pertimbangan, ia bukan masalah akademik atau sesuatu seperti menjalankan eksperimen makmal yang boleh Anda betulkan dalam eksperimen seterusnya. Anda merasainya serta-merta. Jadi sama ada Anda beragama, sekular, kanan, atau kiri, terdapat satu kejelasan yang sukar diperoleh di Israel sekarang yang datang daripada hidup bersebelahan dengan musuh-musuh kita. Negara Israel, saya berpendapat, sentiasa beroperasi, terutamanya pada saat-saat terbaiknya, berdasarkan satu prinsip asas. Kejahatan yang didorong oleh agama, fundamentalisme Islam, atau fundamentalisme lain seperti perang salib yang memburu orang Yahudi pada zaman pertengahan tidak akan berundur dengan sendirinya. Ia tidak bertindak balas terhadap insentif ekonomi seperti mana pelaku politik biasa. Ia tidak berubah hanya kerana Anda menghulurkan tangan untuk berdamai. Sejarah sekurang-kurangnya di rantau ini, dan saya rasa mungkin di seluruh dunia, menunjukkan bahawa kejahatan hanya akan berundur apabila ia benar-benar secara menyeluruh dikalahkan. Kita telah melihatnya dalam kes Jerman. Kita telah melihatnya dengan Jepun. Itu adalah dua daripada mungkin beberapa contoh sahaja. Dan semuanya mempunyai persamaan yang sama. Penyerahan mutlak tanpa syarat. Sekarang saya ingin melihat pengajaran yang sentiasa berulang dan akan membawa kita kepada perjanjian semasa yang dirujuk oleh Perdana Menteri Netanyahu. Mari kita lihat Lebanon pada tahun 2006. Saya berada dalam peperangan itu. Peperangan itu memberikan pemahaman penting tentang apa yang sedang berlaku sekarang.
Selepas Perang 2006 terdapat satu rancangan yang disokong oleh antarabangsa. Tentera Lubnan yang disokong oleh UNIFIL akan melucutkan senjata Hizbullah dan mengawal kawasan di selatan Sungai Litani, memastikan Hizbullah tidak berada di kawasan itu. Ia kedengaran boleh dilaksanakan bagi ramai di dunia, terutamanya PBB, tetapi bukan bagi Israel. Ia nampak logik bagi ramai orang dan malah merupakan jenis perjanjian yang boleh dibentangkan oleh Amerika Syarikat dan negara-negara lain kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dengan penuh keyakinan. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah sebaliknya. Hizbullah tidak mengecil, ia berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena Iran sedang memerhati. Dan apa yang Iran lihat, apa yang ditafsirkannya, ialah penarikan diri Israel di bawah tekanan, menunjukkan bahwa Hizbullah berjaya bertahan. Hizbullah berubah daripada ancaman serantau jarak sederhana kepada organisasi pengganas bukan negara terbesar di dunia. Mereka menerima pembiayaan besar-besaran daripada Iran, sokongan besar daripada negara-negara utama lain kerana mereka adalah pihak yang telah menyerang Israel dan dianggap telah berjaya. Dan lebih teruk lagi, Hizbullah menjadi satu contoh, ia menjadi satu franchise. Kumpulan-kumpulan lain mengambil perhatian, Hamas mengambil perhatian dan dengan cepat bergerak serta merampas jalur Gaza. Beberapa tahun kemudian, mereka melancarkan peluru berpandu ke atas Israel yang membawa kepada operasi Cast Lead. Seperti yang saya tulis dalam buku saya, When the Stones Speak, gelombang kejutan itu turut dirasai jauh di dalam Israel juga. Pergerakan Islam Utara, yang pada dasarnya adalah sayap Ikhwanul Muslimin, melihat perimbangan kuasa berubah dan mula merekrut orang Arab Israel. Sekarang, mereka ini adalah orang Arab yang pada dasarnya setia kepada Israel, merasakan Israel adalah kuasa yang kuat, dan mereka mula menjauhkan diri dari Israel apabila mereka melihat Israel berundur dan kebangkitan Hizbullah. Dan pemimpin mereka, Riyad Salah, yang mana sebenarnya adalah seorang datuk bandar Israel, dua penggal datuk bandar Israel yang secara tidak masuk akal menerima pensiun, mengarak pengikut-pengikutnya, orang Arab Israel, dari utara, dari kawasan yang dikenali sebagai segitiga, menuju ke Bandar Lama. Mereka mengumpulkan orang ramai di Silwan dan Sheikh Jarrah yang bersempadan dengan Bandar Lama dan mereka cuba untuk menolak masuk melalui pintu gerbang Dung yang terletak betul-betul di sebelah tembok barat. Namun itu gagal kerana polis menghalang mereka. Mereka kemudian beralih ke Kota Daud dan saya masih ingat hari-hari itu. Mereka membakar kereta-kereta milik pengurus Arab yang bekerja dalam proyek penggalian itu dan mereka memaksa lebih daripada 90 pekerja Arab untuk berhenti kerja. Itulah kos akibat kelemahan yang dilihat. Apapun yang berlaku, ia tidak akan kekal terkawal. Sekarang, ada satu soalan yang perlu kita tanya jika kita fokus kepada hari ini. Jadi, itulah keadaan kita sekarang. Ada perjanjian baru untuk Lubnan. Tentera Lubnan yang disokong oleh pelaburan AS sebanyak $100 juta sekali lagi ditugaskan untuk melucutkan senjata Hizbullah. Dan harapannya, sekurang-kurangnya di atas kertas, ialah Lubnan akhirnya akan stabil, mungkin akan menormalkan hubungan dengan jirannya, mungkin suatu hari nanti malah dengan Israel. Dan saya ingin bertanya satu soalan yang terus terang. Mari kita bersikap realistik, bukan sekedar retorik, tetapi benar-benar realistik. Apa yang akan berbeza kali ini? Apa yang telah berubah secara asas yang akan membolehkan tentera Lubnan yang tidak berjaya melucutkan senjata Hezbollah dalam 20 tahun untuk melakukannya sekarang? Sekarang ramai orang akan menjawab soalan itu dengan mengatakan, sekarang Hezbollah sudah begitu lemah sehingga inilah peluangnya. Tetapi kita sedang melihat satu titik perubahan kerana walaupun Hezbollah lemah, Iran kini dilihat berjaya bertahan daripada tekanan antarabangsa. Dan kini ia sedang merundingkan syarat-syarat kemunculannya semula. Tiada apa yang lebih menjelaskan perkara ini selain satu butiran yang muncul dalam berita. Baru-baru ini, malah minggu lepas, Hezbollah meletakkan papan tanda menuju ke lapangan terbang antarabangsa Beirut, mengucapkan tahniah kepada Iran atas perjanjian itu. Sekarang, itu bukanlah tingkah laku sebuah organisasi yang merasakan ia telah kalah. Itu memberitahu kita sesuatu tentang bagaimana Hezbollah menilai situasi ini. Dan ada ketegangan sebenar di tengah-tengah semua ini yang saya rasa belum cukup ditangani. Perjanjian Amerika Syarikat dengan Iran memberikan legitimasi kepada IRGC. IRGC yang lebih kuat akan menguatkan proksinya di Lubnan, yaitu Hezbollah. Dan pada masa yang sama, satu perjanjian sedang dicapai yang menyokong satu aturan di Lubnan, di mana tentera Lubnan sepatutnya melucutkan senjata Hezbollah yang sama sedang dikuatkan oleh perjanjian di Iran. Ia seperti melatih seorang pejuang, dalam kes ini, tentera Lubnan.
Dan sebelum menghantar mereka untuk melumpuhkan, melucutkan senjata dan membubarkan Hezbollah, Anda melemahkan mereka sebelum masuk ke gelanggang. Sekarang saya cuma tidak pasti bagaimana kedua-dua perkara ini boleh selari. Mungkin ada sesuatu yang saya terlepas pandang, tetapi saya rasa kita semua perlu bertanya soalan itu. Jika kita mengiktiraf ketua sotong pada masa yang sama, kita cuba mengalahkan sesungut sotong itu. Bukankah kita menembak kaki sendiri? Dalam konteks inilah saya ingin kembali kepada apa yang diumumkan oleh Netanyahu dan bagaimana untuk mentafsirkannya. Ini kembali kepada titik permulaan kita, taklimat media dan kerangka persefahaman. Elemen utama, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri, ialah Amerika Syarikat dan Lubnan. Kedua-duanya telah mengiktiraf bahawa Israel akan mengekalkan zon keselamatan yang dikenali sebagai Garisan Kuning selama mana keselamatan Israel memerlukannya. Sekarang, terdapat dua zon perintis di mana tentera Lubnan ditugaskan untuk menyingkirkan Hezbollah. Mari kita anggap ini seperti dua makmal. Sekarang, apabila ia melepasi Garisan Kuning, lebih jauh ke dalam Lubnan, dan satu daripadanya sedikit bertindih dengan salah satu Garisan Kuning, tetapi sejurus selepas itu, kami membina satu lagi. Jadi nampaknya ini adalah satu konsesi yang dibuat secara berhati-hati dalam konteks hubungan dengan Amerika Syarikat. Dan sebenarnya, saya rasa persefahaman ini dan kita akan mengetahuinya suatu hari nanti, hanya boleh dicapai melalui hubungan antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump. Saya rasa perkara ini patut diselidiki. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kami perasan seolah-olah terdapat banyak mesej bercampur-campur yang datang dari Amerika Syarikat. Ada yang kelihatan merendahkan hubungan AS Serikat dengan Israel, dan ada juga yang kelihatan merendahkan hubungan AS Serikat sendiri. Kebergantungan kepada Iran, seperti hari ini apabila AS menyerang kapal-kapal Iran. Tetapi pada akhirnya, Perdana Menteri dan Kerajaan sangat-sangat berdiam diri. Mereka tidak terikut-ikut dengan arus ini. Mereka tidak bersuara menentang Amerika Syarikat. Mereka telah bekerja di belakang tabir. Dan idenya adalah untuk mengemukakan pendapat. Dan inilah perubahan besar, bahwa Israel tidak boleh berundur. Dan walaupun saya tidak berada dalam bilik itu, mungkin juga bahwa Israel tidak akan berundur. Itu bukan perkara kecil. Selepas tahun-tahun Oslo dan perjanjian yang dibina atas optimisme melampau yang langsung tidak selari dengan realiti, hakikat bahwa kehadiran fizikal Israel di Lubnan diakui oleh Amerika Syarikat sebagai realiti keselamatan yang sah. Bukan sahaja perkara itu penting, ia merupakan satu perubahan sepenuhnya. Mengenai soalan khusus ini, sama ada untuk mengekalkan kedudukan keselamatan atau berundur, nampaknya Perdana Menteri Netanyahu telah melawan tekanan yang nyata dan beliau tetap dengan pendiriannya. Sekarang, terdapat ramai orang dalam kerajaan Israel pada masa ini yang sedang menumpukan perhatian kepada pilihan raya, dan mereka semua bercakap dengan penuh keberanian. Namun saya ingin nyatakan dengan jelas, semua orang sepatutnya bersatu menyokong keberanian Perdana Menteri Netanyahu, dan ini sepatutnya menjadi paradigma baharu bagi negara Israel. Kami menghormati rakan-rakan kami, tetapi kami tahu bahawa melindungi rakyat negara Israel bukan sahaja keutamaan nombor satu, malah ia adalah satu realiti yang tidak boleh dirunding. Dan apabila kita bawa perkara itu ke meja rundingan dan duduk bersama rakan-rakan kita, serta memandang mereka tepat di mata, dan jelas inilah yang kita utamakan, maka anda tahu apa? Rakan-rakan kita faham bahawa perkara ini penting bagi kita, dan mereka juga akhirnya yakin. Kerana jika kita bersikap tidak tegas dan sanggup berunding, seperti yang dilakukan oleh Ehud Barak pada tahun 2000, seperti yang dilakukan oleh Sharon dan Almer, maka malah rakan-rakan kita akan melihat kita dan berkata, tunggu, ini pasti tidak begitu penting bagi kamu, kerana kamu memberikannya secara percuma. Tetapi prinsip di sini bahwa Israel tidak akan mengorbankan margin keselamatannya hanya kerana tekanan diplomatik adalah perkara paling penting yang patut diberi perhatian daripada sidang media ini. Kamu tahu, mari kita undur selangkah dan lihat apa yang telah dicapai di lapangan. Apapun yang berlaku seterusnya dengan kerangka diplomatik ini, dan bukannya saya tahu dengan pasti apa yang akan berlaku, realiti ketenteraan yang kita hadapi sekarang perlu diakui, dan ia perlu diakui setiap hari. Dianggarkan 90% senjata dan simpanan Hizbullah tidak lagi wujud. Kira-kira 9.000 pejuang pengganas mereka telah dihapuskan. Infrastruktur di selatan Lubnan, rumah-rumah Syiah yang kononnya saya pernah masuk, dan ke bawah ke dalam terowong, serta ke dalam simpanan dan senjata yang memberi perlindungan kepada Hizbullah, semuanya telah dibongkar dengan ketara. Sekarang adakah ini satu penyelesaian yang lengkap? Tidak.
Tetapi ia mengembalikan sesuatu yang penting, yaitu akan ada kos besar jika menyerang Israel. Itu juga maksud garisan kuning itu, bahwa Israel kini menguasai wilayah di dalam Lubnan, bahwa pencerobohan ada harganya. Pengganas tidak boleh sekedar berbuat jahat dan fikir mereka boleh terlepas begitu sahaja. Ini adalah logik asas yang mesti menjadi asas kepada sebarang peraturan keselamatan yang berkekalan. Jika Anda mengusik Israel, Anda akan membayar dan Anda akan membayar dengan teruk dan ia akan menyakitkan serta berpanjangan sehingga Anda berharap dapat kembali ke hari itu dan melakukan sesuatu yang berbeza. Sekarang saya ingin melihat dengan lebih luas kerana saya rasa ada gambaran yang lebih besar di sini yang mudah terlepas pandang. Fikirkan bagaimana peta strategik Israel pada 6 Oktober 2023. Hamas berakar di Gaza, Hezbollah bersenjata dan aktif di Lubnan, Syria sebagai pihak yang bermusuh, dan Iran yang menyelaraskan semuanya. Dan Israel, dalam arti kata sebenar, dikepung oleh lingkaran api itu. Sekarang lihat peta hari ini. Israel menguasai zon keselamatan di selatan Lubnan. Pasukan Israel ditempatkan di kawasan Hermon, mereka di Syria. Tepi Timur. Gaza berada di bawah kawalan tentara Israel. Jika seseorang telah menerangkan peta itu kepada kami 2,5 tahun yang lalu, kami tidak akan mempercayainya. Tetapi apa yang semua ini maksudkan ialah Israel menegaskan keperluan keselamatannya dan tidak akan berganjak. Ini adalah Israel yang baru. Ini adalah Israel yang telah membesar, telah mencapai kematangan, dan sedang meninggalkan rumah ibu bapanya, serta berkata, "Kamu tahu tak? Saya akan uruskan ini sendiri." Pada mulanya, ibu bapa mungkin berkata, "Saya hanya mahu menjaga kamu." Tetapi akhirnya ibu bapa akan berkata, "Kamu tahu tak?" Ibu bapa yang baik akan berkata, "Kamu tahu tak? Sudah tiba masanya untuk kamu berdikari. Kamu akan lebih berjaya dengan cara itu." Kamu tahu, saya rasa Clausewitz, ahli strategi konservatif dan strategi ketenteraan yang hebat, betul apabila beliau menulis bahwa perang adalah kesinambungan politik dengan cara yang berbeza. Ia adalah satu ungkapan yang sangat terkenal dan sering diajar. Tetapi apa maksud sebenarnya? Ia bermaksud tanpa kekuatan tentera yang berkesan dan yang Anda sanggup gunakan, Anda tidak akan dapat duduk semeja untuk berunding dan mencapai matlamat Anda. Anda perlu mempunyai ancaman ketenteraan yang kredibel dan keupayaan untuk menggunakannya. Sejak 7 Oktober, mungkin tiada negara, terutamanya negara yang baik, positif, dan mencari kebebasan di dunia selama beberapa dekad, yang begitu sanggup menggunakan kekuatan tentera untuk menumpaskan ancaman seperti Israel. Anda tahu, dalam Alkitab ada mengatakan, jika seseorang bangkit untuk membunuh Anda, bangkit dan bunuh dia terlebih dahulu. Ia adalah perintah dalam Alkitab bahwa Anda tidak menunggu sehingga musuh Anda menikam Anda sebelum Anda melawan balik. Anda bangkit dan Anda menyerang dahulu. Apa yang Israel lakukan baru-baru ini di Iran, ialah Israel bangkit dan menyerang dahulu. Apa yang Israel telah lakukan dalam pelbagai situasi dengan menyerang Nasrallah dan Khamenei, Muhammad Dev, serta ramai lagi, ialah Israel sedang bangkit dan menyerang dahulu. Apa yang kita lihat hari ini ialah penjelmaan kedudukan ketenteraan Israel menjadi realiti politik. Itulah yang Perdana Menteri Netanyahu maksudkan. Itulah maksud perjanjian ini, sama ada ia bertahan atau tidak. Sebab perjanjian ini wujud, dan Perdana Menteri sebut perkara ini dalam ucapannya, ialah kerana Hizbullah telah dihentam teruk dan hampir tidak mampu bertahan. Dan saya rasa ini juga mewakili satu perubahan bermakna daripada semua idea bahawa keselamatan boleh dicapai melalui konsesi dan pembinaan kepercayaan dengan pihak-pihak yang belum dan tidak akan pernah membuktikan bahawa mereka boleh dipercayai. Kita telah lihat ke mana itu membawa kita. Parut-parut itu sangat-sangat nyata. Jadi, di manakah kita sekarang? Sejujurnya, saya hadapi situasi ini dengan penuh rendah diri. Saya pernah silap sebelum ini, dan saya akan nyatakannya di sini. Saya pernah silap sebelum ini. Perjanjian Lubnan itu, mungkin ia akan berjaya. Saya harap ia berjaya. Tetapi saya juga masih belum nampak perubahan mana yang akan membolehkan tentera Lubnan melakukan apa yang mereka tidak mampu lakukan selama 2 dekad. Saya bukan cuba bersikap sinis, ia cuma satu soalan yang sangat jelas, dan saya tidak mahu askar atau rakyat kita membayar harga untuk jawapannya. Jika perjanjian itu berjaya dan Lubnan benar-benar bergerak ke arah melucutkan senjata Hezbollah, itu sangat bagus. Jika tidak, Israel akan terpaksa berdepan dengan banyak pilihan yang sukar. Dan mungkin ada dinamik dalaman di dalam Lubnan yang patut diperhatikan. Penduduk yang telah lama hidup di bawah bayangan Hizbullah dan mungkin apabila bayangan itu semakin lemah, akan menemui suara mereka sendiri seperti yang berlaku di Iran. Apa yang saya rasa jelas, atau sekurang-kurangnya apa yang dibuktikan oleh bukti beberapa tahun kebelakangan ini, ialah
Mana-mana pemimpin Israel yang mengatakan mereka akan melindungi rakyat negara ini mesti mengambil serius pengajaran bahwa kawasan keselamatan ini tidak boleh dirunding, bahwa musuh perlu faham ada kos sebenar untuk menyerang, dan bahwa penempatan ketenteraan di lapangan adalah penting. Bukan sahaja pada masa ini, tetapi juga sebagai pencegahan untuk tahun-tahun akan datang. Apabila seseorang berfikir bahwa mereka akan menyerang Israel dan tidak perlu membayar harga, jadi sebenarnya kita sedang melalui sesuatu yang sangat bersejarah. Ia selalu terasa begitu ketika kita berada di tengah-tengahnya. Tetapi saya rasa apabila kita melihat kembali, keputusan yang sedang dibuat sekarang tentang di mana kedudukan Israel secara literal akan membentuk bab seterusnya dalam kisah negara ini. Di bawah Ron Spillman, inilah Timur sebenar.